Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualiti keimanan dan ketakwaan kepadanya dengan mematuhi segala perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-53 daripada suratul Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Yang bermaksud, dan telatah kaum munafik itu menjadikan orang-orang yang beriman berkata, adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpahnya bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu? Telah gugurlah amal-amal mereka, lalu menjadilah mereka orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memperihalkan tentang apakah yang dikatakan ataupun yang diucapkan, diungkapkan oleh orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar, untuk menafikan, untuk menolak jalan golongan munafik yang keji itu, sekaligus menyelar mereka tentang lemahnya iman mereka dan hinanya keadaan mereka itu. Lalu Allah menyatakan bahawa wa yaqulul ladzina amanu ahaula illadzina aqsamu billahi jahda imanihim, hinggalah ke akhir ayat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah jahda imanihim bermaksud sumpahan yang bersungguh-sungguh. Kalimah sumpah yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar serius yang datang daripada mereka, membawa maksud bahawa antara tindak tanduk atau perangai orang munafik ini, mereka cuba untuk menarik perhatian orang lain untuk membuktikan bahawa mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Mereka layak dipercayai sebagai orang-orang yang beriman. Maka berkatalah orang-orang yang beriman yang Allah rakamkan dalam ayat ini, iaitu mereka saling memberitahu sesama mereka pada masa yang sama ingin menolak apa yang datang daripada golongan munafik, penipuan-penipuan mereka, pendustaan-pendustaan mereka, untuk mendatangkan rasa pelik orang-orang beriman ini terhadap sikap mereka yang tidak tetap, yang mudah berubah pendirian dan sebagainya. Lalu mereka katakan, merujuk kepada orang munafik itu, ahaula'il ladzina aqsamu billah, adakah mereka itu golongan yang sanggup bersumpah dengan nama Allah untuk menegaskan atau untuk membuktikan keimanan mereka
dengan cara yang pada mereka paling berkesan dalam ataupun dalam fungsi untuk mengatakan bahawa mereka adalah berkata dengan kata-kata yang benar. Adakah mereka ini orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpahan bahawa mereka sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama kami, iaitu orang-orang beriman, dalam tindak tanduk mereka ataupun dalam bekerjasama atau dalam bersahabat, dalam bertolong-tolongan dan sebagainya. Maka pertanyaan yang ada dalam ayat ini adalah pertanyaan yang membawa maksud menafikan atau menolak, serta pertanyaan yang untuk menggambarkan betapa peliknya, betapa menghairankannya keadaan orang-orang munafik itu yang tenggelam dalam penipuan dan pendustaan semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah objektif terhadap ataupun objektif kata-kata itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Apakah hikmahnya? Apakah hikmahnya Allah mendedahkan orang-orang atau perangai orang munafik ini kepada kita, kepada orang beriman? Jawapannya ialah kerana Allah ingin menggambarkan betapa golongan munafik ini adalah golongan yang sinonim dengan pendustaan, sinonim dengan perangai yang pengecut, sinonim dengan tingkah laku yang buruk dan akhlak yang keji. Lalu Allah menyatakan, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Maka akibat daripada tindak tanduk mereka itu, Allah mengatakan tentang kerugian orang-orang munafik ini, yang mana semua amal kebaikan yang mereka lakukan itu dihapuskan dan dipadamkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah mereka orang-orang yang rugi di dunia dan pasti rugi di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai suatu kesimpulan yang diulang sekali lagi berkenaan dengan bagaimana sikap orang-orang Islam terhadap musuh-musuh Islam atau terhadap orang yang bukan Islam, Allah menyatakan bahawa melalui ayat-ayat yang sedang kita bacakan ini, Allah menegaskan tentang suatu larangan terhadap orang Islam daripada berteman rapat atau daripada menjadikan golongan bukan Islam sebagai pemimpin mereka, berkasih-kasihan dengan mereka dan sebagainya, berjanji setia dengan mereka. Maka adakah larangan ini diterima secara mutlak semata-mata? Maka jawapannya seperti mana pernah saya katakan bahawa golongan bukan Islam itu terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama ialah kumpulan yang hidup bersama-sama dengan orang Islam lain dan dalam aman damai, tenteram, saling menghormati, dan mereka tidak sama sekali melakukan apa bentuk penentangan terhadap orang Islam yang membawa kepada sangkaan buruk terhadap mereka. Maka golongan ini sentiasa bersama-sama dengan orang Islam sama ada senang maupun susah. Maka golongan ini tidak menjadi halangan untuk berhubungan dengan mereka dengan penuh kebaikan, dengan penuh kehormatan, seperti mana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu atau menghalau kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sementara kategori yang kedua bagi orang bukan Islam ialah golongan yang memerangi orang Islam, yang melakukan pelbagai bentuk keburukan dengan pelbagai cara,
maka golongan ini tidak dibenarkan untuk berbuat baik dengan mereka, apatah lagi berpihak kepada mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, teman rapat, kawan dan sebagainya. Dan inilah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ayat 9 surah Al-Mumtahanah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat, yakni orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu, yakni menghalau kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman yang rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siapakah dia golongan yang ketiga dalam kalangan bukan Islam ini? Sementara golongan yang ketiga ialah golongan bukan Islam yang tidak mengisytiharkan permusuhan dengan orang Islam, tetapi terdapat faktor-faktor atau terdapat perkara-perkara yang seolah-olah menunjukkan bahawa mereka tidak mengasihi atau tidak suka kepada orang Islam, bahkan suka pula kepada musuh orang Islam. Maka golongan ini diingatkan oleh agama kita agar kita berhati-hati dan awas dengan tindak tanduk mereka. Awas dalam erti kata bukan terus-menerus memerangi mereka, tapi hanya memerhatikan tindak tanduk mereka. Kesimpulannya, bagaimanapun keadaan, hal ehwal keadaan orang-orang yang bukan Islam ini, maka tidak seharusnya bagi pemimpin umat Islam untuk bergantung, untuk mendapatkan pembelaan daripada orang-orang bukan Islam, terutamanya dalam hal yang berkaitan dengan rahsia-rahsia kerajaan Islam itu sendiri, atau menjadikan mereka teman rapat atau orang yang dipercayai, yang boleh diberitahu segala perkara yang kalau disebarkan akan mendatangkan kerugian dan keburukan kepada umat Islam itu sendiri, terutama dalam hal yang melibatkan keselamatan, peperangan dan sebagainya. Maka inilah pendirian Islam terhadap orang bukan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran kepada kita dan melarang kita untuk berkasih-kasihan ataupun untuk meminta pembelaan, persaudaraan dan sebagainya terhadap orang Yahudi dan Nasara, satu lagi seruan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahawa tindak tanduk atau perlakuan berpihak atau berbaik-baik dengan musuh-musuh Allah itu boleh membawa kepada yang disebut sebagai al-irtidad 'anid din, atau kita faham sebagai istilah kemurtadan. Dan apakah yang berlaku jika adanya golongan yang murtad ini? Apakah sunnatullah terhadap golongan ini, dan apakah yang berlaku jika ramainya ataupun berlakunya golongan yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala? InsyaAllah akan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.